Selamat hari Minggu, selamat hari Minggu. Aku terkejut tadi apabila aku membuka saja Twitter dan laman Instagram aku. Aku terkejut ada orang tulis Khairi Jamaluddin pindah parti. Aduh, aku terkejut. Kalau benarlah itu kan hampir jatuh jantung aku. Tapi bila aku siasat, rupa-rupanya spekulasi itu timbul apabila hari ini paling tular di media sosial apabila Khairi Jamaluddin dikatakan telah menerima message daripada Tokmat apabila Tokmat nak bertanding di Parlimen Rembau. Dan Khairi pula diberitahu, Khairi pula menurut sumber sedia beri laluan kepada Tokmat. Wow, ini betul-betul membuatkan aku terkesima, terkejut. Kerana Khairi yang satu-satunya aku fikir pemimpin UMNO yang muda, yang paling berperawakan dan aku fikir ada integriti. Pada pendapat akulah, dia adalah antara calon yang terbaik untuk UMNO terus gah berdiri pada masa depan. Tiba-tiba dicantas pula. Aku kata dicantas kerana Tokmat sebelum ini dalam PRU 14, Tokmat tidak dicalonkan ataupun tidak mencalonkan diri sebagai ahli parlimen. Tetapi menurut Tokmat, oleh kerana beliau adalah timbalan Presiden UMNO, katanya tak elok kalau dia tak bertanding untuk parlimen. Oleh sebab itulah Tokmat dikatakan telah bersedia untuk bertanding di Parlimen Rembau yang penyandangnya sebelum ini ialah Khairi Jamaluddin. Itu sebabnya ramai netizen kata Khairi tak perlu susah hati. Khairi jangan susah hati. Khairi jangan kecewa. Khairi jangan berhenti. Khairi jangan letak jawatan. Khairi kata mereka. Bahkan mereka kata, Khairi kalau dibuang di tengah laut pun dia boleh timbul. Kalau dia dibuang di pulau pun dia boleh hidup. Ini kan pula hanya dalam parti politik, kata mereka. Aku pun ada agak setuju sedikit sebab salah seorang pemimpin di Malaysia yang aku mengidolakan adalah Khairi Jamaluddin. Iyalah, kata anda mungkin Khairi banyak kes ada sebagainya, tetapi aku fikir positif. Dia antara pemimpin yang paling berkaliber. Lihat saja, sebelum ini Menteri Kesihatan adalah orang lain dan beliau telah pun ditukar, dipecat, ganti kepada Khairi Jamaluddin. Kenapa Khairi Jamaluddin yang dipilih? Kerana dapat dilihat Khairi mempunyai karakter sebagai pemimpin yang luar biasa, yang mampu membawa, sebenarnya mampu membawa UMNO kepada level yang seterusnya. Walau bagaimanapun, macam biasalah, ramai orang yang tak suka apabila ada yang lebih baik, membawa kepada reformasi, perubahan kepada UMNO. Itu sebab Khairi ramai orang yang mungkin juga membuang beliau. Dan aku fikir sesuailah Khairi ini diberikan jawatan Menteri Kesihatan sekarang kerana kredibilitinya, integritinya dan kebolehannya juga memimpin yang luar biasa. Memanglah kita susah mencari yang perfect, tetapi beliau mampu menangani, menggalas tugas tanggung jawab yang paling besar pernah dialami oleh sejarah Malaysia, yaitu penularan pandemik COVID-19. Siapa lagikah Menteri Kesihatan yang dapat menggantikan Khairi kalau bukan Khairi? Jadi, sebab itulah netizen kata Khairi, kalau engkau tak dapat Parlimen Rembau, tak dapat bertanding di Parlimen Rembau, dan tak dapat Parlimen mana-mana pun tak dicalonkan, tak apa. Aku kata begini, aku pun setuju kalau Khairi pindah parti. Kerana beliau apabila tidak dicalonkan, itu bukan lompat parti. Dia terpaksa mencari platform baru. Itu bukan lompat parti. Kecuali kalau dia lompat parti, kalau dia menang, dia lompatlah. Tapi kalau dia tak dicalonkan, apa salahnya pindah parti? Aku cadangkan Khairi pindahlah parti antara dua pilihan ini. Atau tiga pilihan ini. Pertama, boleh pindah ke Parti Muda yang dipimpin oleh Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Kalau Khairi dan juga Syed Saddiq Syed Abdul Rahman bergabung tenaga,
Aku pikir ini akan mencetus kepada satu fenomena baru untuk golongan muda di Malaysia. Siapa yang tak setuju tak apa, tak apa. Aku punya pandangan kalau Khairi dan juga Syed Saddiq Syed Abdul Rahman bersama dengan pemimpin-pemimpin muda bergerak seiringan, seirama, aku rasa ini akan menimbulkan satu gerakan muda yang paling efektif. Jangan lupa, jangan silap, tahun ini undi 18 akan mencorakkan penentu kepada kemenangan. Kenapa tidak? Golongan muda inilah yang paling aktif bekerja, bukan saja di lapangan tapi di media sosial. Atuk-atuk, maci-maci, papa-papa, abang-abang, ibu-ibu sekalian, apabila melihat saja gerak kerja anak muda ini, aku percaya mereka sedikit sebanyak akan terpengaruh. Jadi Khairi boleh pindah ke parti muda. Kalau ikut parti muda, banyak sekali kawasan parlimen yang boleh ditanding oleh Khairi. Termasuklah bersaing di parlimen Rembau. Itu pertama. Dia juga boleh pindah di parti yang sekarang ini diterajui oleh Muhyiddin Yassin. Karena sebelum ini Khairi sudah pernah bekerja sama dengan Muhyiddin Yassin ketika Muhyiddin menjadi Perdana Menteri. Jadi apa salahnya? Aku rasa tak ada salah Khairi pindah ke Bersatu. Lagi pula Bersatu adalah cebisan ataupun cebisan daripada Parti UMNO itu sendiri. Gerakannya tak jauh beza. Dua-dua berasaskan Parti Melayu Islam. Jadi, aku pikir Khairi akan diterima kalau dia bersama dengan Parti Bersatu. Dan tidak ada masalah untuk beliau bertanding atas tiket Bersatu. Karena di sana banyak peluang yang masih menanti Khairi. Dan kalau dia masuk Bersatu, aku pikir ini akan memberikan impak baru kepada Parti Bersatu. Dan yang terakhir, yang mungkin hampir mustahil, ialah Khairi masuk mengikuti Parti Pejuang. Karena aku pikir Khairi mempunyai satu karakter yang mungkin boleh menyamai, senada, seira, selari dengan Tun Mahathir bersama kepimpinan anaknya iaitu Mazhar Khalid pula, bersama dengan Mukhriz Mahathir. Jadi, tiga pilihan ini boleh dipilih oleh Khairi. Sama ada dia berpindah dicalonkan mengikut tiket muda ataupun mengikut tiket Bersatu, atau pilihan yang mungkin hampir mustahil tapi boleh berlaku, yaitu Parti Pejuang. Aku pikir ketiga-tiga ini kalau Khairi masuk, ada peluang untuk Khairi. Dan aku mohonlah untuk Khairi secara pribadi, kalau bolehlah sampai video ini kepada Khairi, aku ingin memberikan dia kata-kata dorongan. Khairi, kamu adalah orang muda yang bakal memimpin Malaysia. Jangan sekali-kali Anda berputus asa dan jangan sekali-kali Anda tak dicalonkan PRU15. Anda harus dicalonkan karena Anda adalah pemimpin yang akan datang yang kami sangat perlukan. Sekian dulu untuk kali ini. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Bye-bye.